Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli kumpulan 3 set 13 GGGA 5022 Pentadsiran Pembelajaran akan membentangkan kritikan artikel yang bertajuk Pentadsiran berasaskan projek PBP sebagai alternatif ujian penilaian sekolah rendah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu Nurul Fatihah binti Ahmad, Syawal bin Zainal Abidin, Nur Syakila binti Aris Fadilah, Atik Arisa binti Rosli, Rozanawati binti Muhammad Jamil dan Faridah Yasmin binti Farid Khan. Pendahuluan, tajuk artikel Pentadsiran berasaskan projek sebagai alternatif pengganti ujian penilaian sekolah rendah. Artikel ini ditulis oleh 5 orang penulis iaitu Mazharul Hasan bin Muhammad Hanafi, Anis Tanisha binti Abdul Razak, Muhammad Syaubari bin Othman, Kamal Syafi'i dan Muhammad Ridwan Muhammad Jamil. Artikel ini diterbitkan oleh Journal of Human Development and Communication pada tahun 2022. Artikel ini mempunyai 7 halaman yang bermula daripada halaman 88 hingga ke halaman 94. Jika dilihat, pentadsiran berasaskan projek PBP telah menggantikan ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Berbeza dengan UPSR, PBP menjadikan pengalaman yang diolah pelajar berjalan seiring dengan pembelajaran yang aktif dengan menggunakan beberapa kaedah. Antara kaedah yang digunakan dalam pentadsiran berasaskan projek PBP ialah yang pertama adalah kaedah mendengar, yang kedua kaedah membaca, yang ketiga kaedah menulis, yang keempat kaedah perbincangan, yang kelima kaedah refleksi rangsangan dan yang terakhir, yang keenam, kaedah penyelesaian masalah. Secara umumnya, didapati PBP lebih memfokuskan pembelajaran berpusatkan murid berbanding UPSR yang lebih memusatkan guru semata-mata. Melalui SDP juga, guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran yang melibatkan aktiviti seperti kaedah kumpulan, lawatan, bermain, simulasi atau main peranan dan pengajaran individu serta projek merupakan kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan strategi pemusatan murid dalam pentadsiran. Konsep pentadsiran alternatif. Pengkaji dalam artikel ini telah memilih pentadsiran berasaskan prestasi yang bertujuan bagi mengukur pembelajaran pelajar berdasarkan kemampuan pelajar dalam melakukan tugas di lapangan sebenar. Melalui pentadsiran ini, guru dapat melihat kecenderungan pelajar melalui tindakan atau pelaksanaan sesuatu projek oleh pelajar. Selain itu, pentadsiran ini memberi gambaran mengenai prestasi murid sama ada mereka dapat memahami arahan yang diberikan ataupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Ahmad akan membentangkan ciri-ciri pentadsiran alternatif yang dipilih dalam artikel iaitu pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan kemahiran berfikir serta bakat murid. Murid dapat mengasah pengetahuan dan kemahiran tertentu ke arah mencayakan projek. Antara contoh pembelajaran berasaskan projek ialah projek menghasilkan poster. Selain itu, ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek yang dibincangkan oleh pengkaji iaitu berpusatkan murid yang diberikan dalam KIT PAK 21 Kementerian Pendidikan Malaysia dengan membina soalan utama bermula membentuk soalan, seterusnya suara dan pilihan murid, kemudian melalui kemahiran abad ke-21 berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif dalam situasi yang sebenar. Murid juga berpeluang meningkatkan kemahiran 4C melalui penilaian kendiri. Seterusnya, inquiry dan inovasi iaitu dapat membimbing murid untuk membina lebih banyak soalan. Melalui pembelajaran berasaskan projek, dapat maklum balap dan semakkan iaitu murid memberi pandangan berdasarkan contoh dan rubrik untuk menambah baik hasil
presentasi produk serta pandangan daripada pakar juga digalakkan. Akhir sekali, pembentangan produk dan membuat refleksi kepada audien yang autentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozanawati binti Muhammad Jamil. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pentaksiran alternatif versus pentaksiran tradisional. Pentaksiran alternatif yang dibincangkan oleh pengkaji dalam artikel yang telah dipilih memenuhi ciri-ciri pentaksiran alternatif berdasarkan ciri-ciri seperti continuous longitudinal assessment, feedback, provide Booleanness dan authentic assessment. Pentaksiran alternatif membolehkan guru untuk menilai murid bukan dalam bentuk tradisional. Ia menyediakan guru kaedah lebih bermakna untuk menilai pembelajaran murid. Continuous longitudinal assessment adalah merupakan ciri pertama yang terdapat dalam artikel ini, iaitu proses pentaksiran PBP yang merupakan satu pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan, kemahiran berfikir serta bakat murid. Ia akan ditaksir berdasarkan proses dan hasil kerja tersebut. Ia boleh digunakan oleh individu atau kumpulan dan kebiasaannya merupakan tugasan sebenar dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Ciri-ciri kedua yang terdapat dalam artikel ini ialah feedback provide Booleanness. Contohnya portfolio. Ia mengandungi kerja dan tugasan yang telah siap bagi mendapatkan maklum balas tentang tugasan dan melaporkan objektif pembelajaran yang manakah telah tercapai. Melalui artikel ini, pengkaji menyatakan bahawa objektif utama PBP ialah sebagai alternatif pentaksiran atau pengukuran dalam menentukan arah bagi pembelajaran untuk murid melanjutkan pengajian ke tahap menengah. Portfolio merupakan alternatif yang menarik jika dibandingkan dengan kaedah konvensional. Ciri-ciri ketiga yang terdapat dalam artikel ini ialah pentaksiran autentik. Pembentangan boleh dikaitkan dengan ciri ini. Ia merupakan pentaksiran dalam hal yang sebenar dan perancangan kemahiran, kreativiti dan integrasi pengetahuan. Contohnya, guru mata pelajaran sains mungkin mentaksir kefahaman murid tentang proses saintifik dan cuba memasukkan murid untuk mengambil bahagian dalam pertandingan mencipta sains dan menganalisis koleksi pertandingan yang disertai. Artikel ini juga menjelaskan bahawa PBP adalah satu sistem yang boleh membantu mengkaji perubahan dalam sikap pelajar, membantu pelajar menetapkan matlamat pembelajaran, kemajuan serta dapat menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan bekerja secara berdikari di luar waktu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Yasmin binti Faridan. Saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan jenis pentaksiran alternatif yang dipilih oleh kumpulan kami. Pentaksiran berasaskan projek adalah pentaksiran berasaskan prestasi. Ianya melibatkan murid dalam pembelajaran mendalam di mana murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan bekerja secara berdikari di luar waktu kelas. Pembelajaran berasaskan projek mengetengahkan proses pembelajaran melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan proses dan juga pendekatan produk. Melalui pendekatan proses, murid akan menyoal diri mereka bagaimana untuk mereka mencapai matlamat mereka. Manakala melalui pendekatan produk pula, murid akan menyoal diri mereka berkaitan apakah yang telah mereka capai. Melalui dua pendekatan ini, iaitu pendekatan proses dan pendekatan produk, pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan dapat diberikan kepada murid. Terdapat 5 kelebihan dan 1 limitasi pentaksiran alternatif yang dipilih oleh kumpulan kami. Kelebihan yang pertama adalah pentaksiran berasaskan projek boleh melibatkan situasi kehidupan sebenar dan mengintegrasi penyelesaian masalah secara praktikal. Yang kedua, ianya menilai kemahiran penyelesaian masalah murid secara tidak langsung. Hal ini boleh berlaku jikalau pembelajaran berasaskan projek itu soalannya dibentuk bersifat provokatif dan terbuka. Kelebihan yang ketiga adalah pentaksiran berasaskan projek boleh membawa murid keluar daripada zona yang selesa. Hal ini adalah benar kerana murid tidak lagi bergantung kepada pembelajaran kaedah chalk and talk sahaja, namun mereka haruslah
memulakan pembelajaran kendiri bagi mencari solusi kepada masalah yang diutarakan dalam projek mereka itu. Kelebihan yang keempat adalah pentaksiran berasaskan projek dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid, dan yang terakhir, secara tidak langsung, pentaksiran berasaskan projek juga dapat mengenal pasti minat dan kecenderungan murid, sama ada minat murid itu lebih ke arah sains ataupun aliran agama dan aliran yang lain-lain. Namun terdapat limitasi bagi pentaksiran berasaskan projek ini kerana ianya memakan masa yang lama dan ianya adalah pentaksiran yang berterusan. Saya Nur Syakila binti Aris Padilah. Berdasarkan artikel yang dibincangkan oleh penulis ini, kita dapat memberi kesimpulan bahawa pentaksiran alternatif yang dibina penulis adalah baik dan boleh diterapkan di sekolah. Pentaksiran ini memerlukan masa yang lebih panjang, tetapi memberi banyak kelebihan berbanding keburukan. Selain daripada murid terdedah dengan cara belajar yang unik, mereka perlu belajar menjadi pemimpin, merancang projek atau portfolio, membentangkannya dan menilai hasil tugasan mereka. Antara cadangan yang boleh diambil jika menggunakan pentaksiran ini adalah setiap ahli kumpulan perlulah membuat refleksi berkenaan dengan tugasan mereka bermula daripada peringkat awal penumbuhan tugasan sehingga laporan yang dihantar kepada guru. Antara refleksi yang boleh difikirkan ialah dari aspek komunikasi dan keupayaan membuat keputusan, iaitu adakah murid memberi dan menerima pandangan dan mewujudkan suasana harmoni dalam perbincangan. Murid perlu membuat refleksi berkenaan dengan keputusan yang diputuskan, diterima dan dihormati dan mematuhi keputusan yang dibuat. Selain itu, aspek kepimpinan dan penyelesaian masalah juga boleh dijadikan refleksi murid terhadap tugasan ini, sama ada mereka berupaya dalam merancang dan menyelaras agihan tugasan secara adil serta mewujudkan struktur organisasi. Aspek ini juga boleh dijadikan panduan adakah murid dapat mengenal pasti masalah serta mengambil tindakan wajar semasa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek kesedaran sivik dan kewarganegaraan. Aspek ini boleh menilai keupayaan pelajar dalam melaksanakan tugasan serta kerjasama antara kumpulan. Sekian, terima kasih.